Lebih ramai pegawai kerja sosial perubatan diperlukan di Sabah bantu mudahkan urusan pesakit. Tumpuan itu akan diperincikan Suaran Shah. Silakan Suaran. Baik Zahira, jumlah pegawai kerja sosial perubatan PKSP yang berkhidmat di Sabah tidak mencukupi untuk menangani permasalahan pesakit yang memerlukan intervensi lanjut. Pada masa ini hanya 28 PKSP berkhidmat di 24 buah hospital seluruh Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Nur berkata, PKSP memainkan peranan signifikan bagi memenuhi keperluan pesakit yang terkesan dari segi ekonomi. Beliau berucap merasmikan Majlis Penutupan Persidangan PKSP Malaysia ke-27. Teks ucapan Ketua Menteri dibacakan Menteri Kewangan Negeri Dato' Seri Panglima Masdi Manjun. Dato' Haji berharap PKSP sentiasa komited menerokai sumber-sumber baharu bagi memenuhi keperluan pesakit secara holistik. Sempena majlis ini, 3 cek curah daripada bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah disampaikan kepada para penerima. Turut disampaikan bantuan kepada pesakit zon Sabah daripada Tabung Kebajikan Perubatan Malaysia. Usahawan luar bandar memainkan peranan penting memacu ekonomi setempat. Menyedari hakikat itu, Majlis Amanah Rakyat MARA menyediakan pelbagai inisiatif dan sokongan bagi meningkatkan daya saing dan keupayaan usahawan termasuk menerusi program pemerkasaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata usahawan luar bandar perlu memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan perniagaan masing-masing. Setakat ini lebih kepada keupayaan yang terhad kita nampak tadi. So, saya mengharapkan supaya mereka dapat menggunakan sepenuhnya peluang yang ada dengan MARA ini untuk dikembangkan di sini, khususnya di Tampuruli. Datuk Jahid ditemui RTM selepas merasmikan program pemerkasaan luar bandar anjuran MARA Negeri Sabah. Tujuannya adalah untuk memberikan maklumat secara terus kepada usahawan dan selain daripada itu juga untuk membolehkan mereka berkomunikasi. MARA memberi taklimat dan memberi info-info kepada peserta yang datang dan juga kami sebagai usahawan yang pamer pada hari ini. Dan dia bagus dan kalau boleh dijalankan setiap tahun. Semuanya dapat sambutan yang sangat lumayan lah. Ya. Jadi terima kasih MARA kerana memberi kami peluang untuk mengikuti program yang sebegini. Pelaksanaan program ini juga diharap dapat meningkatkan daya tahan usahawan luar bandar bagi menghadapi persaingan yang semakin sengit. Pelan Strategik Universiti Malaysia Sabah UMS 2023-2027 terus diperkasa bagi meningkatkan pembangunan negeri. Melalui pelan tersebut, UMS bertekad memperkasa kualiti penyampaian kepada pelajar, kaki tangan dan orang awam. NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata UMS memiliki 130,000 ahli penyelidik, 80 daripadanya berkelulusan Doktor Falsafah PhD. UMS merupakan universiti komprehensif, mempunyai tanggungjawab yang besar. Apa yang dikatakan brand of the nation berada di UMS ini. Jadi dalam hal ini adalah justifikasi yang kuat untuk menyumbang semula kepada pembangunan Sabah dan juga negara Malaysia. Datuk Dr. Kasim ditemui RTM dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan UMS di Pusat Islam UMS. Seramai 454 kaki tangan dan pesara UMS menerima anugerah dalam 6 kategori kecemerlangan termasuk 166 penerima anugerah perkhidmatan cemerlang. 11 wartawan Sabah berpeluang menjelajah Bandaraya Teknologi Guangzhou dan Bandar Budaya Guilin di China. Lawatan tersebut inisiatif Konsul Jeneral Republik Rakyat China di Kota Kinabalu. Razali Baba ada butirannya. Guangzhou atau Canton merupakan bandar ketiga terbesar di China selepas Beijing dan Shanghai. Bandar ini merupakan ibu kota dalam wilayah Guangdong.
Bandar yang bertenaga dan dinamik di selatan China ini terletak di muara Sungai Mutiara, sekaligus antara nadi perniagaan utama negara Bintang 5. Dengan 15.3 juta penduduk, bandar metropolitan ini turut memperlihatkan jalur gemilang di beberapa premis perniagaan. Rombongan berpeluang melawat iFlyTech, agensi bertanggungjawab membangunkan sistem terjemahan, sukan, lukisan, karangan dan papan pengajar secara kepintaran buatan atau AI. Seterusnya ke Ibu Pejabat Wexin atau WeChat, Menara Canton setinggi 604 meter, Museum Wilayah Guangdong dan pengalaman menaiki kereta api selaju 300 km sejam. Lawatan yang dianjurkan oleh Konsulat China di Kota Kinabalu kepada media bagi melawat dua ibu kota besar ini akan memperkasakan lagi usaha yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi menggalakkan pelancongan, perindustrian dan juga perdagangan dua hala antara kedua-dua negara. Kita dapat melihat budaya di negara China, macam mana teknologi pembangunan dan culture, khususnya perbezaan dari segi pembangunan kenderaan yang digunakan, yang kita lihat di sana menggunakan skuter. Dalam meraihkan hubungan 50 tahun antara Malaysia dan juga China, peranan golongan media dalam menyebar luas maklumat mengenai teknologi, masyarakat dan juga pelancongan antara dua negara amat penting. Razali Haji Baba, Guangzhou, China, RTM. Sambutan Hari Sabah akan dimeriahkan lagi dengan penganjuran tamu berbumbung terbesar di negeri ini. Tamu yang bermula 7 pagi hingga 6 petang di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC itu dijangka dihadiri 3,500 pengunjung. Tamu sehari itu akan dijayakan oleh lebih 400 vendor yang menawarkan pelbagai pilihan produk termasuk kraft dan makanan tempatan. Kita mau create satu semangat tamu tapi berada tempat yang international macam SICC. Doesn't mean that tamu ni kotor. Tamu ni boleh tempat yang bersih dan canggih. Itu yang the modern life. Bercakap dalam sidang media, Dr. Rosmawati berkata turut dirancang jamuan tengah hari yang mengetengahkan resepi tradisional dengan rasa asli masakan Sabah pada harga berpatutan. Kanak-kanak wajar diberi pendedahan tentang amalan gaya hidup sihat seawal prasekolah. Menyedari perkara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah JPNS mengambil inisiatif menganjurkan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Negeri 2024. Karnival 2 hari ini antara lain bertujuan melahirkan kanak-kanak kreatif, bermotivasi dan berdaya saing. Alhamdulillah, saya rasa gembira kerana pada hari ini kita telah dapat mengumpulkan seramai 400 orang murid prasekolah yang berumur antara 5 ke 6 tahun menyertai karnival yang kita namakan Karnival Sukan Prasekolah yang melibatkan 2 acara. Datuk Raisin ditemui RTM selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Negeri Sabah tahun 2024. 2 acara yang dipertandingkan ialah futsal untuk kanak-kanak lelaki dan bola jaring bagi kanak-kanak perempuan. Datuk Raisin turut menzahirkan rasa bangga melihat semangat murid prasekolah menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu rasmi negeri Sabah Tanah Airku. Ini membuktikan penganjuran program seumpama berupaya meniup semangat patriotik dalam diri generasi muda. Tinggalanku ilai si asik, umurku 6 5 tahun. Aku interabansa murut timugon nyayuk murut paluan ragiti daerah tonom. Kandai ko ragiti aku minulai nambal tahun 2000 saboy nola. Kajayaan ko nakalap ako nantalan raulun bokon rasuang na labi kurang 200 keratangan lah. Perancangan ko da oro matong ti itio konra labi monsoy labi masuang produk keratangan
yang mau kubalon, koson ramang pikit, rabayang, murut membatura, gigibain, lilibu, papan, konda tupi, bakul, ambokon-bokon po yun lah. Baik saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Zahira. Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.